Assalamualaikum murid-murid. Selamat pagi. Bertemu lagi dalam pengurusan kehidupan tahun 2 bermasalah pembelajaran. Tema kita pada hari ini adalah 3.0 kebersihan tandas dan bilik mandi. Okey, baiklah murid-murid. Sebelum tu, jom sama-sama menyanyi dengan cikgu. Okey, dah selesai kita menyanyi. Okey, sekarang tajuk pertama adalah tandas. Okey, apa itu kebersihan tandas? Okey, mula-mula kita kena belajar dulu. Kita kena tahu dulu apa alatan untuk kita nak bersihkan tandas. Okey, alatan dia adalah pertama, kena ada sabun tandas. Okey, sabun tandas ada macam-macam jenis yang ada jual dekat kedai. Okey, salah satunya ini adalah contoh. Kita boleh guna Clorox dan sabun tandas yang ini. Okey, sabun tandas bukan digunakan untuk mandi pula. Sabun tandas digunakan untuk tandas, untuk letak dekat tepi-tepi tandas tu. Lepas tu barulah kita gosok. Okey, seterusnya kita kena ada sarung tangan. Sarung tangan ni mengelak daripada kotorlah tangan kita. Supaya kita mudah nak bersihkan, kita tak geli nak bersihkan tepi-tepi tandas. Okey, alat ini pun kena penting, kena ada dekat rumah, dekat dalam tandas. Okey, alat ni nama dia pengepam tandas. Selalunya kalau tandas sumbat, okey, air tak boleh nak pam, okey, kita boleh pam guna pengepam tandas. Okey, ini pula adalah berus tandas. Berus tandas wajib dan perlu ada dekat tandas. Kalau tak, macam mana kita nak bersihkan sisa-sisa dekat tepi-tepi tandas? Okey, kalau ada kekotoran, macam mana kita nak berus? Takkan kita nak guna tangan? Kotor kan? Kena guna berus tandas. Terusnya, selalunya yang ada dekat tandas adalah tisu tandas. Tisu tandas ni selalunya kita guna selepas kita dah menggunakan tandas. Okey, kita lap tangan untuk bersihkan tangan. Untuk lap tangan. Lepas tu kena buang semula dekat tong sampah. Tak boleh buang dekat dalam sinki tandas. Okey, murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 24. Okey, berikut gambar
dia tengah bersihkan tandas. Okey, pertama, tengok apa dia buat. Okey, pertama dia letakkan sabun pada sekeliling tandas. Pada sekeliling mangkuk tandas. Okey, selepas dia letak sabun, dia gosok-gosok menggunakan burus tandas. Okey, dah lepas gosok-gosok, kita kena siram dengan air. Okey, dah lepas siram dengan air, kita kena bersihkan air lebihan yang ada pada tandas. Kalau tak, nanti kita jatuh sebab dia jadi licin. Kena siram sampai air jadi kering. Seterusnya ambil mop. Mop supaya air tu jadi lagi kering. Kita yakin untuk nak pijak. Kalau tak, kalau air banyak, bilik air nanti jadi licin. Nanti tiba-tiba kamu masuk bilik air secara mengejut, jatuh. Sebab tu kita kena selalu bersihkan tandas. Supaya kebersihan tandas kita pun selamat, kita pun jadi bersih, rumah kita pun bersih. Seterusnya cikgu tunjukkan lambang jenis-jenis tandas. Ini lambang tandas lelaki. Tengok perbezaan dengan perempuan pula. Ini lambang tandas perempuan. Kalau kamu masuk mana-mana tandas, dekat pasaraya ke, dekat stesen minyak ke, tengok lambang tu. Tak boleh main masuk sembarang tau. Tandas pula mempunyai 2 jenis. Jenis pertama adalah tandas duduk. Ini contoh gambar tandas duduk. Ini pun tandas duduk. Tengok kat rumah kamu ada tandas macam mana. Jenis tandas yang kedua pula adalah tandas cangkung. Tengok, ini adalah tandas cangkung. Tengok rumah kamu macam mana tandas dia. Ini tandas cangkung. Berikut pula adalah lambang tandas untuk orang kurang upaya. Ini cara nak duduk. Macam mana cara duduk guna tandas duduk. Ini adalah cara duduk tandas duduk. Tengok. Macam mana pula guna tandas cangkung. Tengok cara duduk. Ini tandas duduk. Cara duduk dia macam mana. Ini cara guna tandas cangkung. Cara duduk dia macam mana. Bukan berdiri tau. Ingat. Yeay! Alamak! Kawan, tunggu! Maaf kawan. Saya cuma nak memperingatkan sesuatu. Menjaga kebersihan tandas amatlah penting. Selepas membuang air, kita mesti pam tangki air. Sekiranya air di dalam tangki tidak mencukupi, gunakan air yang banyak dari paip. Itu adalah tanggungjawab pertama kita perlu laksanakan. Kita juga hendaklah menjirus kawasan tandas dengan air paip untuk mencuci sisa-sisa buangan kita dan memastikan tandas bersih sebelum rakan lain menggunakannya. Kenapa kita kena buat begitu? Membazir air je. Lagipun, kita nak cepat pergi main. Korang tak tahu ke? Dalam tandas ini ada banyak kuman yang membahaya. Boleh kena sakit perut atau cirit biris. Yang paling bahaya lagi, silap-silap kita kena masuk hospital. Tapi nak suruh saya gunakan tangan saya ni cuci tandas? Tidak. Jangan risau.
saya ada alat ajaib untuk mencuci tandas. Kita boleh gunakan berus tandas untuk mencuci tandas. Berus tandas digunakan untuk mencuci mangkuk tandas dengan senang dan berkesan, bersih dan berkilat. Selepas menggunakan tandas, pastikan kamu basuh tangan anda. Bagaimana nak basuh tangan dengan betul? Kalau ada buang air, basuhlah tangan kita menggunakan sabun dan amalkan 7 langkah membasuh tangan. 1. Basahkan tangan dan rasakan sabun dengan sempurna. 2. Gosokkan kedua-dua tapak tangan. 3. Gosok setiap jari dan celah jari. 4. Gosok belakang tangan dan celah jari. 5. Gosok kedua-dua tapak tangan. 6. Cuci tangan dengan air bersih. 7. Lap tangan dengan kain bersih atau tisu. Terima kasih kerana beri maklumat itu pada kami. Itu sudah menjadi tanggungjawab saya sebagai anggota Doktor Muda. Okey, baiklah. Seterusnya, bilik mandi. Okey. Bilik mandi, kita kena tahu dulu alatan kebersihan bilik mandi. Sama juga macam tandas. Okey, dia menggunakan peralatan apa? Okey. Pertama, kita kena ada mop. Okey, kita kena ada burus lantai. Kena ada gayung. Okey, selalunya gayung. Okey, kena ada baldi. Okey, kena ada sabun. Macam mana kita nak bersihkan bilik mandi kalau tak ada sabun? Semua ni penting untuk kita nak bersihkan bilik mandi. Okey, baiklah. Murid-murid rujuk buku teks muka surat 25 pula. Okey. Ini gambar dia tengah bersihkan bilik mandi. Okey, tengok langkah pertama. Dia buat apa? Okey, langkah pertama dia siram air dulu. Okey, lepas dia siram air, dia letakkan sabun. Okey, lepas diletakkan sabun, okey, dia gosok semua sekeliling. Okey, lepas dah gosok-gosok, okey, dia mop pula. Dia mop air tu. Okey, supaya tak jadi lagi banyak. Okey, seterusnya, okey, disiram pula semua. Disiram semua kekotoran tu. Dan terakhir, okey, pengering air. Okey, ditarik air tu pergi dekat tempat lubang supaya air jadi kering. Okey, kena ada dekat rumah macam tu Okey. Cuba murid-murid sebutkan alatan pada gambar tersebut. Okey. Okey, sama-sama dengan cikgu. Pertama, berus lantai, mop lantai, sarung tangan, gayung, baldi dan berus tandas. Okey, cuba sebutkan semula. Okey, baiklah murid-murid. Topik kita untuk hari ni dah selesai. Okey. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi di topik yang seterusnya. Bye-bye.